Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung dalam bab istikharah. Pada minggu yang lalu kita telah bincangkan mengenai dengan istikharah ini dan juga istikharah untuk orang lain. Kita lihat hukum an-niyabah fil istikharah, iaitu kita membuat istikharah untuk orang lain. Istikharah asalnya untuk kita, tetapi kita buat untuk orang lain. Sebenarnya tidak ada dalam masalah ini fatwa dan juga masalah-masalah fiqh yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh. Tidak disebutkan masalah ini, walaupun sebahagiannya ada menyebut, tapi amat sedikit, dengan perkataan tanbihun, iaitu peringatan. Bila sebut perkataan tanbih, peringatan, iaitu maknanya hukum ini adalah hukum yang tak pernah disebut sebelum ini. Masalah ini masalah yang terpencil. Jadi asalnya masalah membuat istikharah untuk orang lain tak disebut hukumnya dalam masalah-masalah tauqifiyah. Masalah tauqifiyah adalah masalah yang bergantung kepada nas, bergantung kepada teks Quran dan juga hadis yang membenarkan. Maka bila sebut tentang istikharah untuk orang lain, maka dia adalah masalah taufiqiyah, masalah tauqifiyah, iaitu masalah membuat ibadat untuk orang lain. Dia asalnya adalah tidak dibenarkan atau tidak disyariatkan, melainkan apa yang Quran dan juga hadis menyebut ataupun membenarkan perkara tersebut. Kita lihat amrul ibadat, perkara-perkara ibadat, pensyariatannya dan juga cara menunaikannya. Pensyariatan tentang ibadat ataupun cara menunaikannya adalah amrun tauqifi, iaitu perkara tauqif. Tauqif ni bukan dengan sebab ijtihad, adalah perkara daripada Quran dan juga hadis. Bila sebut tentang dia adalah teks daripada Quran dan juga hadis, bukan perkara ijtihad, maka tidak boleh ditambah ataupun dikurangkan ke atas teks ataupun nas syarak tersebut. Bila sebut tentang solat istikharah, adalah satu ibadat yang disyariatkan, yang mana seseorang mukallaf itu menunaikannya untuk diri dia sendiri, seperti mana yang disebutkan di dalam hadis, teks daripada hadis yang kita bincangkan sebelum ini. Pensyariatan an-niyabah, buat untuk orang lain istikharah, ini perlu kepada nas syarak, ataupun paling kurang pun kita kata perlukan kepada fatwa salah seorang ataupun ijtihad salah seorang di kalangan sahabat Nabi. Kerana fatwa sahabat ini terutama dalam masalah-masalah tauqifiyah, masalah yang bukan ijtihad, mereka tak akan berkata, sahabat tidak akan berkata masalah yang bukan ijtihad ini daripada pendapat mereka, perkara ghaib. Mereka akan bergantung kepada nas ataupun mereka mengambil daripada Nabi SAW. Maka bila mana tidak didapati sunnah nabawiyah mengenai dengan an-niyabah fil istikharah, iaitu buat solat istikharah untuk orang lain, hadis tak disebutkan, fatwa di kalangan sahabat pun tidak dinyatakan, maka menunjukkan perkara ini tidak disyariatkan. Istikharah untuk orang lain adalah perkara yang tidak disyariatkan. Perkara yang kedua, zahir daripada istikharah ini menunjukkan tidak disyariatkan membuat istikharah untuk orang lain. Kerana apa? Perkara yang pertama, Nabi SAW, perkara yang pertama, hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, perkataan dia katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengajar kepada kami istikharah. Bila dalam teks hadis tersebut menyebut yu'allimuna, mengajar kepada kami, Nabi tak sebut
Jabir bin Abdullah tak sebutkan Rasulullah ya'mal lana, Nabi buat istikharah untuk kami, tak sebut, tapi disebut yu'allimuna, mengajar kami untuk buat istikharah supaya kita buat istikharah. Nabi SAW mengajar sahabat supaya mereka buat, keperluan mereka kena buat sendiri. Perkara yang kedua, kana Rasulullah SAW, bila sebut kana Rasulullah, di sana dipanggil sirah ini dalam ilmu nahwu, ilmu grammar bahasa Arab disebut sebagai al-istimrar, bagi madhi istimrari. Maksudnya adalah kana Rasulullah yu'allimuna, Nabi selalu mengajar. Bukan sekali dua Nabi sebut, Nabi ajar, tapi selalu Nabi mengajar kepada kami perkara ini, istikharah. Setiap daripada lafaz-lafaz ini menunjukkan kepada kita ini istikharah ini adalah sunnah Nabi SAW. Wa hadha huwa hadiyuhu, itulah cara yang ditunjukkan oleh Nabi. Wa huwa an yaf'alaha al-insan li nafsihi bi nafsihi, iaitu seseorang manusia dia buat untuk diri dia sendiri, bukan untuk orang lain. Lafaz-lafaz yang disebut adalah hadis Nabi yang menunjukkan tentang istikharah. Jadi ini adalah salah satu petunjuk daripada Nabi cara nak buat istikharah. Kemudian isnadul fi'il yu'allimu ila dhamir, Nabi SAW ataupun Jabir bin Abdullah ini disebutkan Rasulullah yu'allimuna, dia tak sebut yu'allimun nas, Nabi mengajar kepada kita. Tak disebut dalam hadis ini Nabi mengajar kepada manusia, tapi kepada kita. Ini menunjukkan apa? Sahabi, iaitu sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dzu ilmin wa dirayah, iaitu mempunyai knowledge ataupun ilmu dirayah, mengenai dengan ilmu di sebalik pengriwayatan hadis, bi amril istikharah, iaitu terkandung di dalamnya perintah istikharah. Kalau Nabi suruh yu'allimun nas, Nabi suruh manusia untuk buat istikharah, itu tak apa kuat lagi. Tapi disebut yu'allimuna, Nabi suruh kita buat istikharah. Ini menunjukkan Jabir adalah seorang yang punya knowledge yang amat tinggi. Kalaulah istikharah ini dibenarkan untuk buat bagi orang lain, sudah pasti dinukilkan hadis kepada kita. Kemudian dalam hadis disebutkan kama yu'allimuna surah minal Quran. Jabir bin Abdullah kata Nabi ajar kepada kami ini istikharah seperti mana Nabi ajar kepada kami satu surah daripada Quran. Ini mentaukidkan lagi ayat penegasan. Ini menunjukkan ayat penegasan, iaitu tidak disyariatkan istikharah untuk orang lain, kerana penyerupaan ini adalah kinayah. Menunjukkan apa? Iaitu syiddati hirsin Nabi. Dalam teks hadis ini seolah-olah menunjukkan makna yang tersirat di dalamnya. Apa dia? Iaitu Nabi SAW ingin sangat mengajar sahabat-sahabat istikharah seperti mana Nabi mengajar kepada mereka Al-Quranul Karim. Maka seperti mana kamu belajar Al-Quran, tak boleh orang lain belajar untuk kamu, kamu kena belajar Al-Quran. Begitu juga istikharah, orang lain tak boleh buat untuk kamu, kamu kena buat sendiri. Sekiranya dinyatakan, ditanya, sesungguhnya cara mengambil dalil ini tidak jelas pada hukum menyatakan tidak disyariatkan istikharah untuk orang lain. Hadis yang kata tak boleh, pendapat hukum yang menyatakan tidak boleh buat istikharah untuk orang lain, istidlal daripada hadis ni tidak jelas. Ulama jawab, apa dia? Iaitu hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dalam riwayat Imam Bukhari dinyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhuda kama yu'allimuna surata minal Quran. Nabi SAW
mengajar kepada kami at-tasyahhud, iaitu bacaan tahiyat, seperti mana Nabi mengajar kepada kami surah daripada Quran. Ini menunjukkan tasyahud, bacaan tahiyat, orang lain tak boleh baca untuk kita, kita kena baca. Seperti itu juga istikharah, orang lain tak boleh buat untuk kita, kita kena buat. Kena buat untuk diri kita sendiri. Kemudian bentuk istikharah ini, qabla an takuna wasilatan lil wusul lil khair alladhi bi yadillah hiya mudhhirun lil ubudiyyah lillahi ta'ala. Bentuk istikharah sebelum istikharah ini adalah sebagai satu wasilah sebenarnya untuk sampai kepada kebaikan yang ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga untuk menzahirkan kita ni hamba ubudiyah, hamba kita tak tahu apa benda yang baik yang tak baik untuk diri kita, Allah Taala saja yang tahu. Maka kita berserah diri kepada Allah, dan juga nak memberitahu i'lanun lil iftiqar wa tadhallul wal inkisar baina yadayh, nak bagi tahu miskinnya kita ataupun tak ada apa-apa diri kita ini, semuanya bergantung kepada Allah. I'tirafun minal abdi bil ajzi an ilmihi bi maslihati nafsihi, maka kita tak tahu apa yang terbaik maslahat untuk diri kita. Maslahat untuk orang lain lagi kita tak tahu, untuk diri kita pun kita tak tahu, hanya kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi istikharah ini juga dipanggil sebagai tafwidun wastislamun, satu penyerahan bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kebaikan semua di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa hiya fawqa hadza kullihi qat'ul iltifat amma siwallahi ta'ala. Jadi tak ada siapa yang tahu melainkan semua di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berlaku pada zaman jahiliyah. Mereka juga istikharah, tapi istikharah mereka berbeza. Mereka nak mencari kebaikan juga, tetapi dengan cara yang berbeza, dengan cara istiqsam bil azlam. Al-istiqsam bil azlam, iaitu cambuk anak panah. Sebelum mereka keluar, contohnya mereka akan cabut anak panah yang mereka letak, beberapa anak panah. Contoh mereka nak bermusafir, boleh musafir tak boleh musafir, letak, mereka cabut anak panah, oh tengok tak boleh musafir, maka mereka takkan bermusafir. Au bizajri at-tayr, ataupun mereka tengok arah burung melencong belah kanan, maknanya tak boleh. Melencong belah kanan boleh, baik. Kalau burung mereka lepaskan burung pergi belah kiri, mana benda tak baik menimpa kita. Itu semua cara jahiliah yang Islam tak ajar kita sebenarnya. Au binadhri ila nujum, atau lihat kepada bulan, lihat kepada bintang. Contohlah bintang yang menentukan nasib kita, itu tidak benar. Wa ghairi dzalika, dan banyak lagi selain pada itu, mimma la ya'rifu khairan wala syarran, daripada sesuatu perkara yang tidak diketahui kebaikan dan juga keburukannya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Islam datang, Islam gantikan istikharah pada zaman jahiliyah ini, hanyalah berserah diri manusia ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah itu adalah mengetahui kemaslahatan hamba-Nya. Perkara yang keempat dipanggil sebagai thamaratul istikharah, iaitu hasil natijah daripada istikharah untuk orang lain, allati yu'tamadu 'alaiha fil iqdam 'ala al-fi'li aw tarkih. Sama ada nak ikut istikharah orang lain yang buat untuk kita ataupun tidak. Amma insyirahi sadril mustakhir aw ru'ya, ada kalanya rasa lapang dada mustakhir, iaitu orang yang membuat istikharah untuk kita. Kita lihat ada pun masalah yang mustakhir ni, kita ada hajat, ada keperluan, orang lain buat istikharah untuk kita. Jadi orang tu rasa insyirahis sadr, iaitu rasa dada dia lapang, rasa tenang. Fala yu'tamadu alaihi fil fi'li aw adamil fi'li, maka kita tak boleh bergantung kepada tenang ataupun rasa lapang, rasa sejuk dada dia, kerana beberapa faktor. Faktor yang pertama iaitu inna insyirahas sadr laisa syarutan muttafaqan alaihi bainal fuqaha lil amal atau tarkil amal. Lapang ataupun tenang hati seseorang itu dengan dia buat istikharah untuk kita, itu bukan satu syarat yang ulama sepakat. Bukan satu syarat yang ulama fiqh sepakat di atas perkara tersebut, mesti kena buat, mesti kena tinggalkan, tidak. Bahkan di kalangan ulama fiqh
di kalangan mereka ulama yang tidak mensyaratkan insyirahis sadr. Ulama tak mensyaratkan dada rasa tenteram dan rasa lapang. Ulama tak mensyaratkan perkara tersebut. Sayyid Al-Bakri, As-Sayyid Al-Bakri rahimahullahu ta'ala, dalam kitab I'anatul Talibin dalam mazhab Syafi'i, dia kata apa? Dia kata fa illam yansyarih lahu sadruh, sekiranya dadanya tak rasa lapang, dia rasa tak rasa tenteram lagi, tak ada rasa apa-apa lah, tak rasa apa-apa. Dia nak kahwin ni, dia nak buka bisnes baru, dia nak macam-macam hajat, tapi nak buat istikharah dulu. Boleh ke nampak kebaikan ke tidak? Dia buat istikharah tapi tak ada rasa apa-apa. Maka Sayyid Al-Bakri kata akhar in amkana, iaitu dia buat lagi. Akhir in amkana, dia buat lagi, dia tunggu dulu, jangan buat keputusan lagi, tangguhkan dulu, dia buat lagi istikharah, buat lagi. Wa illa syara'a fi ma tayassara, jika masih sama juga, maka dia memulakan apa yang mudah, maka dia start lah. Dia tak tahu, maka dia lihat apa yang kata hati dia. Kalau dia kata buat, kalau kata tinggal. Fa fihil khair, padanya insya-Allah selepas beberapa kali istikharah di sana ada kebaikan insya-Allah. Jadi ini pada istikharah yang disyariatkan. Istikharah ini adalah istikharah yang disyariatkan, iaitu kita punya hajat, kita buat istikharah. Tapi istikharah untuk orang lain, sekiranya orang lain buat istikharah untuk saya ada hajat, orang lain yang buat istikharah untuk saya, dan dia pula buat berulang-ulang kali buat istikharah, walam yansyarih sadruh, dadanya tak rasa lapang, tak rasa apa-apa pun, fama jadwa istikharatihi li ghairihi am yushiru bil fi'l aw tarki min ijtihadi nafsihi, maka sudah pasti adakah dia perlu buat ataupun tidak, itu daripada ijtihad diri dia sendiri. Sebab orang lain yang buat untuk diri saya, contoh saya punya hajat, orang lain buat. Jadi bila orang lain tu yang buat, dia tak rasa apa-apa, jadi dia bolehlah bagi keputusan, bolehlah bagi cadangan ataupun bagi pendapat yang buat keputusannya kita. Perkara yang kedua dalam insyirahis sadr, iaitu rasa lapang dada, terbuka hati ni. Perkara yang kedua yang penting daripada istikharah, iaitu an yansyarih sadrul muhtaj. Orang yang berhajat rasa terbuka dada dia, rasa lapang dada dia. Lil istikharah, ketika mana dia buat istikharah, la sadrun naib al mustakhir, bukan orang yang buatkan untuk kita yang rasa lapang, bukan orang tu yang rasa di diri dia lapang, dada dia lapang, bukan. Wala yalzam min insyirahi sadril mustakhir, tidak mesti rasa lapang, tenteram dada orang yang buat istikharah untuk kita, dan tidaklah melazimi lapangnya dada dia menunjukkan lapangnya dada kita. Tak ada juga, tak ada kena-mengena. Walaupun dia buat istikharah untuk kita, dada dia rasa tenang, dada kita rasa tenang, tidak. Itu tak semestinya. Kerana apa? Insyirahi sadril mustakhar lahu aw adamin syirahihi laysa biyadil mustakhir an-naib. Kerana kelapangan dada saya ni, saya punya hajat, kelapangan dada saya ataupun rasa tak lapang, rasa tak tenteram hati ni, itu bukanlah di tangan mustakhir, bukan di tangan orang yang buat istikharah. Itu adalah di tangan Allah Ta'ala, pada keputusan Allah. Fala yalzam, maka tak mestilah min sarfi qalbil mustakhir sarfu qalbil mustakhar lahu. Tak semestinya bila mana hati orang yang buat istikharah untuk saya, hati dia rasa tak sedap, hati saya pun rasa tak sedap juga. Tak semestinya. Kerana Nabi SAW beritahu dalam hadis dia, fasrifni anhu, Nabi ajar doa istikharah, sekiranya benda tu tak baik untuk kita, fasrifni anhu, maka jauhkanlah perkara tersebut daripada aku.
jauhkan daripada aku. Wa huwa sarfun lil qulub wa tasrif al qulub biyadillah. Jauhkan dia daripada hati aku. Mana hati aku tak ada terasa dengan dia, tak ada terasa. Kalau kita nak minta pekerjaan baru, mana hati buat istikharah, hati kita tak ada rasa apa untuk mendapat pekerjaan tersebut, maka menunjukkan tinggalkan je benda tu. Rasa tak sedap hati. Kalau kita buat istikharah, kalau kita dapat bekerja di tempat tersebut rasa tak sedap hati, maka tinggalkan. Sebab yang menggerakkan hati kita ini adalah Allah Ta'ala, yang memberi tenang ataupun tidak ni Allah Ta'ala. Faqad yansarifu qalbun naib wa yazdad qalbu sahibil alaqah ta'alluqan bi fi'lil amr fa batala al-istidlal bi inshirahi sadr al-mustakhir. Maka kita kata bukanlah kadang-kadang hati orang yang buat ini dia rasa tak selesa, tapi hati orang yang buat istikharah untuk saya, hati dia tak tenteram, tapi hati saya tenteram. Jadi berlaku sebaliknya. Kemudian perkara yang ketiga, makna insyirahi sadr. Makna rasa tenteram, tenang hati itu adalah maksudnya apa? Si'atu, rasa dada lapang, luas saja dan tenang. Bitajalliyat wal anwarir rabbaniyah, iaitu Allah Ta'ala seolah-olah bagi cahaya kat dada kita, beri ketenteraman, beri rahmat, rasa tenang. Wassabil ila dhalika huwal ibadah min salatin wa du'ain wajifin wa zikrin wa nahwihi. Jalan untuk perkara tersebut adalah ibadat, iaitu kena solat, doa kepada Allah dan berzikir dan seumpamanya. Orang yang sembahyang, yang khusyuk, yang berdoa, yang tadarru', yang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan lapanglah dada dia, tidaklah sebaliknya. Bukan dengan cara syirik dan sebagainya, tapi dengan cara kita berdoa, sembahyang istikharah, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kecenderungan hati ataupun kita katakan kelapangan hati. Ada ketikanya berbentuk mimpi. Dia ada dua, sama ada kecenderungan hati ataupun mimpi. Mengenai dengan mimpi ni, istikharah ni, istikharatun naib fi hadha zaman ya'tamidu fiha fil ghalib 'ala al-manamat. Istikharah pada ketika ini, zaman ini, masa ini, bergantung pada kebiasaannya, gantung mimpi. Sekiranya orang yang buat istikharah tadi dia lihat mimpi yang baik, au fussiraha tafsiran hasanan umira bil fi'l, ataupun dia ditafsirkan mimpi dengan tafsir yang baik, maka dia pun buatlah perbuatan yang dia nak buat. Sekiranya dia lihat mimpi yang dia tak sukai ataupun ditafsirkan mimpi yang buruk, maka dia tinggalkan. Disuruh untuk dia tinggalkan. Wa mimma yadullu ala butlani dzalika mimma yali. Ada ketikanya ada perkara-perkara yang tak cukup syarat tu sebenarnya. Bukan ikut seperti itu saja, tidak. Sebab tuan-tuan perlu tahu, ar-ru'ya laysat syaratan lil amal bil istikharah al mashru'ah allati yaf'aluha al mukallaf li nafsihi fadlan an ya'tamida 'alayha fi istikharatil ghair. Mimpi ni bukan satu syarat untuk beramal dengan istikharah. Makna bukanlah kita kata bila istikharah mimpi itu confirm. Tak, itu bukan satu syarat. Tuan-tuan perlu ingat, mimpi adalah bukan satu syarat untuk kita beramal dengan istikharah. Dia satu alternatif je, berkemungkinan. Istikharah tu memang disyariatkan. Cuma mimpi tersebut, adakah boleh kita mimpi baik, oh jadi benda tu baik. Mimpi tak baik, jadi benda tu tidak baik. Istikharah pasti dalam hadis Nabi itu perkara yang disyariatkan, untuk keperluan diri kita, sebab kita nak tahu benda ni baik ataupun tak baik. Lebih-lebih lagi kalau orang lain buat istikharah untuk kita, dia buat istikharah untuk kita, kita punya hajat dia buat, kemudian dia pula tafsirkan mimpi untuk kita, itu lagi pelik. Idh laysa fi hadis al-istikharah as-sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara amra ru'ya. Kerana tidak ada dalam hadis istikharah, tidak ada dalam hadis istikharah ini
tidak ada hadis yang sahih bahawa Nabi SAW menyebut urusan mimpi. Tak ada. Dalam bab istikharah, Nabi tak ada sebut bab mimpi. Tak ada. Dalam hadis yang sahih, Nabi tak sebut tentang mimpi. Cuma kita katakan di sini kita katakan apa? Iaitu istikharah ini, kebergantungan istikharah kita, natijah itu nak buat ke tak buat, nak teruskan ke ataupun batas setakat itu, maka perlu kepada mimpi dan juga kelapangan dada kita, rasa jiwa tenang, kecenderungan kita. Tapi tak adalah hadis yang sahih yang menunjukkan mesti kena amal seperti itu, tidak. Laisa bid-darurah an takuna ru'ya sadiqah. Taklah mesti mimpi itu benar, kerana mimpi ini adalah satu bahagian daripada 46 bahagian kenabian. Makna mimpi ini dalam 46 bahagian kenabian, mimpi salah satu daripada tu. Mana memang ada mimpi benar, itu diakui. Itu bahagian daripada 46 mimpi, 46 bahagian nubuwah kenabian. Memang ada salah satunya ar-ru'ya sadiqah. Sebab Nabi pun sebelum jadi Nabi, Nabi lihat mimpi yang benar. Itu betul. Cuma bolehlah kita katakan di sini mimpi ini terbahagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama, mimpi ini adalah as-sadiqah minallah. Mimpi itu benar. Benar sebenarnya daripada Allah Ta'ala. Seperti mimpi Nabi-Nabi. Nabi Ibrahim mimpi sembelih anak dia Nabi Ismail. Benar. Mimpi tersebut benar sebab mimpi Nabi. Perkara yang kedua, wa minha, di antara banyak-banyak mimpi, mungkin ma yakunu adghathu ahlam. Dia mimpi karut, mimpi yang bercampur-campur. Sekejap mimpi ini, kemudian mimpi ini pula. Dia bercampur-campur. Dia bukan mimpi yang betul-betul satu cerita. Dia beberapa siri cerita yang bertukar-tukar. Sekejap ada kat sini, lepas tu mimpi ni pula. Dia lain-lain. Dan boleh jadi mimpi tersebut adalah wasawisu syaitan, iaitu bisikan ataupun was-was daripada syaitan, gangguan daripada syaitan. Ataupun perkara yang ketiga, wa minha ma yakunu in'ikasan lil infi'alat an-nafsiyah aw li ifrazat al-jism. Ataupun kemungkinan dia adalah daripada diri kita sendiri. Mungkin kita tak cukup rehat, jadi badan kita pun lesu dan kita mimpi bukan-bukan. Berkemungkinan faktor diri kita sendiri, ataupun kita makan terlampau kenyang yang menyebabkan kita mimpi bukan-bukan, mimpi yang tak baik. Faqad takunu ru'yal mustakhir min al-qismi tsani aw tsalis. Kemungkinan orang yang membuatkan istikharah untuk diri kita, kita punya hajat, orang yang buat istikharah dia mimpi tak baik. Kemungkinan malam tu dia makan kenyang, nasi biryani kambing, kenyang. Kemudian dia kata, ini untuk hajat kamu ni aku rasa kena batalkan. Sebab apa? Sebab perkara aku mimpi malam tadi nampak benda tak baik. Bukan tak baik, dia makan kenyang sangat. Orang makan satu mangkuk kambing, dia makan sampai 3 mangkuk kambing. Itu yang mimpi bukan-bukan. Farubbama tashajara al-mustakhir ma'a syakhsin ma fi an-nahar fara'a manaman muz'ijan. Ataupun dia pagi tu dia gaduh dengan orang. Mungkinlah dia gaduh dengan partner share dia ke, ataupun bergaduh dengan supplier mana-mana yang datang kat kedai dia, syarikat dia ke, ataupun bergaduh dengan majikan dia ke. Bila dia bergaduh waktu siang hari, terbawa sampai ke malam. Jadi malam tu dia nampak mimpi bukan-bukan. Ada orang datang nak bakar rumah dia lah, nak curi kereta dia lah. Itu semua adalah daripada pergaduhan dia pagi tadi. Bukan disebabkan mimpi istikharah tu. Aw rubbama namal mustakhir an syab'in wa hasala ma'ahu asru hadmin fara'a kabusan aw hayawanan muftarisan yulahiquhu fastayqadha mad'uran min manamatihi fa umira bi tarkil amri al-mustakhar lah. Ataupun orang yang buat istikharah untuk kita tu, dia makan terlampau kenyang sampai tak boleh nafas. Kemudian dia kata, malam tadi ni aku tidur macam ada orang himpit dia. Dia kata, maknanya hajat kamu kena batalkan. Bukan orang himpit, dia makan kenyang. Itu nampak macam orang himpit dia, nak menafas payah.
Ataupun dia kata ada haiwan yang menerkam dia, yang kejar daripada belakang, berpeluh-peluh dia. Itu semua adalah dari dia bangun rasa ketakutan. Itu semua mimpi daripada gangguan syaitan. Itu bukan daripada istikharah. Sebab itu istikharah kita kena buat. Kita sendiri kita tahu diri kita. Kadang-kadang kita buat istikharah malam ni, tapi rasa macam mimpi yang tak baik, kita buat lagi esok. Sebab kemungkinan pagi tadi ada benda yang kita bersisih faham dengan kawan kita, jadi terbawa sampai ke malam. Jadi kita buat lagi esok. Kemudian esok pula bergaduh dengan jiran. Kemungkinan ada benda yang diletak sampah, plastik sampah depan rumah kita ke, jadi berbau. Ataupun lalu ke depan rumah kita, air sampah lalu, bau busuk, air sampah tumpah, jatuh kat depan rumah kita. Jadi benda perkara tersebut kemungkinan akan mengganggu sedikit lah dalam tidur kita. Ala fardi anna ru'ya allati ra'aha hiya ru'ya sadiqah. Ala ardi, diandaikan mimpi yang dia lihat itu adalah mimpi yang benar. Fa inna tafsir al-manamat ilmun la yu'raf bid-dirasah wala min butunil kutub. Tafsir mimpi ini satu ilmu, satu knowledge yang tidak diketahui dengan belajar. Tak boleh nak belajar juga tafsir mimpi, takbir mimpi ni. Dan tidak juga diketahui dengan kita belajar kitab, macam menadah kitab dan sebagainya. Itu bukan cara untuk mengetahui tafsir mimpi. Bal huwa ilmu ilhamin wa kashfin. Bahkan dia satu kasyaf, satu ilmu yang Allah Ta'ala beri kepada seseorang, seperti Nabi Yusuf alaihi-wassalam. Fahal al-mustakhir min ahli tafsiril manamat. Adakah orang yang buat istikharah ni di kalangan orang tafsir mimpi? Jadi kita kata kita yang buat istikharah, kita bukan di kalangan orang yang pandai menafsir mimpi. Jadi kemungkinan farubama ra'a syakhsani nafsal manam wa kana tafsirul awwal khair wa tsani syar. Kemungkinan dua orang melihat mimpi yang sama, cuma tafsir mimpi orang yang pertama ni baik, tafsir mimpi orang yang kedua ni tak baik, walaupun mimpi yang sama. Sebab itu kita katakan untuk perkara ni subjektif, hanya kecenderungan diri seseorang itu saja yang tahu. Bagaimana kita buat berkali-kali, kemudian kita doa berserah kepada Allah, kita buat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim daripada Muhammad bin Sirin, dia kata Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa ru'ya salasatun. Mimpi itu ada tiga jenis. Faru'ya salihah, mimpi yang baik, busyra minallah, itu berita baik daripada Allah. Yang keduanya waru'ya tahzinun minasyaitan, mimpi yang menyedihkan, itu daripada syaitan. Yang ketiga waru'ya mimma yuhaddithul mar'u nafsah, iaitu jenis yang ketiganya mimpi daripada bisikan diri dia sendiri. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Sahih Muslim, dia menyatakan wa qad yakunu zahiru ru'ya makruhan wa yufassaru bimahbubin wa aksuh wa hadha ma'ruf li ahli. Kadang-kadang jadilah zahir mimpi itu adalah mimpi yang tak baik zahirnya, dan ditafsir dengan benda yang baik. Ataupun sebaliknya, mimpi tersebut mimpi yang baik tapi ditafsir dengan benda tak baik. Wa hadza ma'ruf li ahli, ini perkara yang biasa, perkara yang ma'ruf, yang diketahui kepada ahli mimpi, orang yang pandai takwil tafsir mimpi, bukan orang biasa. Dr. Nuruddin Aitir dalam kitab dia Hadiyun Nabi fi Salawatil Khassah, petunjuk Nabi dalam solat-solat yang khusus, dia kata apa? Wa amma ma ya'tadu alaihi ba'dun nas, apa yang sebahagian manusia biasa buat, wa yahrusuna alaih min anna al-istikharah la takunu mu'tabarah, dan mereka ni mengharapkan istikharah itu tidaklah jadi ia mu'tabarah, yang diiktibar, illa idza da'a biha ba'dun nas, melainkan apabila
sebahagian manusia mendakwa perkara tersebut. Wa annahu la budda fiha minar ru'ya al-manamiyah fahuwa ghulu wa jumud lam ya'muru bihi Allah wala hadat ilaihi sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian di kalangan manusia, mereka ni buat istikharah dan mereka bergantung kepada mimpi dan juga kata hati mereka yang mereka cerita kepada manusia. Manusia cerita tafsir mimpi dia, itu yang mereka pegang. Sebenarnya itu perkara yang ghulu, melampau, dan juga perkara yang jumudnya Allah Ta'ala tidak sebut dalam Quran, dan juga hadis Nabi tak bagi tahu perkara tersebut. Apa yang kita buat istikharah berkali-kali, kemudian sama ada dilihat ataupun tidak di dalam mimpi, maka kita lihat kecenderungan hati kita, maka bismillah, kita terus. Kalau benda itu baik, maka kita berserah pada Allah, kita buat. Kalau benda itu tak baik, kita tinggalkan. Sebab perkara ghaib kita tak tahu, hanya kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dalil di kalangan ulama yang menyatakan boleh buat istikharah untuk orang lain. Apa dalil dia? Iaitu dalil yang pertama daripada Jabir radhiyallahu taala anhu. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iaitu man istata'a minkum alhamdulillah, siapa yang mampu di kalangan kamu an yanfa'a akhah, alhamdulillah, untuk dia beri manfaat kepada saudara dia, falyafa'al, maka dia berilah manfaat. Dalil secara umum. Kalau kamu boleh buat istikharah untuk saudara kamu, buatlah istikharah untuk saudara kamu. Itu dalil umum. Iaitu Nabi SAW menggalakkan kepada kita untuk beri manfaat kepada orang Islam sekadar mana yang kita mampu. Jadi istikharah juga salah satu usaha untuk kita memberi manfaat kepada manusia. Maka jadilah istikharah untuk orang lain itu adalah perkara yang dituntut, mengikut sebahagian di kalangan ulama. Paling kurang pun kita kata hukumnya harus untuk melaksanakan istikharah untuk orang lain, bukan istikharah untuk diri kita. Istikharah untuk diri kita itu adalah dituntut. Ini untuk kita buat untuk orang lain. Ada ulama yang tak setuju terhadap istikharah untuk orang lain ni. Mereka menjawab, mereka kata hadis tu sahih. Hadis yang dibacakan tadi, hadis riwayat daripada sebelum kita dah sebutkan, hadis tersebut adalah sahih, tetapi laisa fi dalalah, tetapi tidak ada di dalamnya petunjuk menunjukkan pensyariatan istikharah untuk orang lain, kerana beberapa faktor yang kita sebutkan. Ada 3. Apa dia? Perkara yang pertama, iaitu inna sa'ya fi naf'il akharin, iaitu usaha untuk memberi manfaat kepada orang lain, muqayyad, iaitu dikaitkan dengan suatu perkara yang Allah Ta'ala syariatkan. Sedangkan istikharah kepada orang lain bukanlah perkara disyariatkan. Mana boleh beri manfaat, tetapi satu perkara yang disyariatkan dalam bab ibadat lah terutamanya. Kemudian perkara yang kedua, akbaru naf'in yastati'ul mustakhir an yuqaddimahu liman yatlub minhu al-istikharah an yu'allimahu kaifa yastakhir li nafsihi. Manfaat yang paling besar adalah bagaimana seseorang itu mengajar kepada kawan dia untuk membuat istikharah. Bukan dia buatkan untuk kawan dia, dia ajar kawan dia supaya kawan dia buat sendiri. Seperti mana Nabi ajar sahabat, seperti mana Nabi ajar sahabat satu surah daripada Quran. Seperti inilah Nabi SAW memberi manfaat kepada sahabat-sahabatnya
Nabi suruh mereka, Nabi ajar mereka cara buat istikharah, bukan Nabi buatkan istikharah untuk sahabat. Kalaulah istikharah untuk orang lain tu bermanfaat, pasti Nabi orang yang pertama melaksanakan istikharah untuk sahabat-sahabatnya. Kerana Nabi adalah insan yang paling mengharapkan manfaat untuk manusia, iaitu mengharapkan memberi banyak manfaat kepada manusia. Apabila Nabi tak buat perkara tersebut, buat istikharah untuk orang lain, menunjukkan perkara tersebut tidak disyariatkan. Perkara yang ketiga, seseorang Muslim itu mampu untuk memberi manfaat kepada saudaranya fi hadzal majal, pada ruangan ini untuk buat istikharah ini, bima huwa masyru', dengan satu perkara yang disyariatkan, ya, iaitu dengan memberi pendapat, atau memberi nasihat. Yang mana memberi pendapat ar-ra'yus sadid, pendapat yang bernas, ar-ra'yus sadid, pendapat yang bernas, nasihat yang baik, yang berguna, itu adalah hak seorang Muslim kepada seorang Muslim yang lain. Dalam hadis Sahih Muslim, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, haqqul muslim 'alal muslim sittun, hak seorang Islam ke atas orang Islam yang lain ada 6. Ditanya kepada Nabi, mahunna ya Rasulullah, apa 6 tersebut? Nabi kata yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi, apabila kamu bertemu dengannya, maka hendaklah kamu memberi salam. Itu hak seorang Muslim kepada seorang Muslim yang lain. Perkara yang kedua, wa idza da'aka fa'ajib, kalau dia jemput kamu kenduri kahwin, maka wajib kamu pergi. Perkara yang ketiga, wa idza stansahaka fansahlah, apabila dia minta nasihat kepada kamu berilah nasihat kepadanya. Perkara yang keempat, bila mana seseorang itu idza aqasa fahamidallah fashammithu, apabila seseorang itu bersin, orang yang bersin dia mengucapkan alhamdulillah, maka Nabi kata hak kepada seorang Islam yang lain, shammithu, tashmit kepada orang yang bersin tadi. Apa tashmit? Mengucapkan yarhamukallah. Perkara yang kelima, wa idza marida fa'udhu, apabila seseorang itu sakit, menjadi hak kepada orang Islam yang lain ziarah dia. Perkara yang keenam, wa idza mata fattabi'hu, apabila seseorang Islam itu mati, maka hendaklah kamu iringi jenazah dia. Itu 6 hak seorang Muslim kepada orang Islam yang lain. Dalam istikharah ini ada beberapa kesan yang negatif, tapi bukan istikharah untuk diri kita, istikharah untuk orang lain. Orang lain, saya ada hajat orang lain buat istikharah untuk saya, adalah perkara negatif yang berlaku sekiranya orang lain buat istikharah untuk saya. Bukan saya buat istikharah untuk diri saya sendiri. Ada lebih kurang 4 perkara negatif yang ulama sebutkan. InsyaAllah kita akan bincang dalam satu masa yang lain. Cukup sekadar ini dulu majlis kita pada malam ini. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita, insyaAllah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.